Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang sejarah kemunculan vaksin COVID-19. Sebelum itu, saya menerangkan tentang pandemik dan COVID-19. Pandemik atau wabak besar ialah epidemik penyakit berjangkit yang merebak melalui populasi manusia merentasi kawasan luas. Ia bukan sahaja merangkumi sesebuah benua, malah boleh merebak ke seluruh dunia. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, pandemik bermula apabila 3 syarat dipenuhi. Yang pertama, kemunculan penyakit baru dalam populasi. Ia menjangkiti manusia menyebabkan sakit yang serius. Dan yang terakhir, ia merebak dengan mudah dalam kalangan manusia. Baik, kita berpindah kepada sejarah kemunculan vaksin COVID-19. Pada 18 November 2020, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin menandatangani perjanjian dengan Menteri Sains dan Teknologi China Wang Zhigang agar Malaysia diberi akses keutamaan terhadap vaksin COVID-19 yang dibangunkan di China. Pada 19 Disember 2020, Menteri Kesihatan Adham Baba mengesahkan bahawa kerajaan Malaysia akan membuat perjanjian dengan pihak syarikat farmasetikal Britain AstraZeneca untuk membeli vaksin COVID-19 mereka pada 21 Disember. Ini ialah perjanjian ketiga yang telah dimeterai oleh kerajaan Malaysia dengan para pembekal vaksin termasuk COVAX dan Pfizer untuk memenuhi keperluan vaksin negara. Pada 22 Disember 2020, pihak kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian dengan AstraZeneca untuk mendapatkan tambahan 6.4 juta dos vaksin COVID-19, kira-kira 10% bekalan vaksin di negara ini. Ketika itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan bahawa Malaysia telah memperoleh anggaran 40% bekalan vaksin yang diperlukan melalui perjanjian bersama COVAX, Pfizer dan AstraZeneca. Vaksin menurut sains dan Islam. Vaksin menurut sains merupakan satu produk yang dihasilkan menggunakan sebahagian atau kesemua struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen yang terdapat dalam vaksin merangsang daya lawan jangkitan iaitu imun untuk menghasilkan antibodi khusus terhadap penyakit tertentu. Ia menguatkan imuniti melalui rangsangan terhadap sel pertahanan untuk mengenali virus atau bakteria tertentu untuk dilawan pada masa hadapan. Vaksinasi atau pengambilan vaksin merupakan satu langkah yang boleh diambil untuk mengatasi suatu wabak. Vaksin menurut Islam pula adalah satu produk buatan manusia yang dapat membantu sistem imun menjadi lebih kuat untuk melindungi manusia daripada penyakit berjangkit. Syariat Islam amat menitik beratkan kaedah pencegahan sama ada secara umum maupun khususnya dalam bidang perubatan. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, janganlah kamu melemparkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat ke-195. Tindakan yang berkait dengan pencegahan memang sangat dituntut oleh Islam. Malah ia sesuai dengan kaedah usulul fiqh, Sad ad-Dari'ah, menyekat pintu kerosakan. Penggunaan vaksin bagi menambah imunisasi badan adalah diharuskan oleh syarak. Kenyataan ini dipetik daripada artikel yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Kesimpulannya, baik menurut sains ataupun Islam, vaksin adalah satu medium penting yang boleh diambil sebagai satu usaha untuk mengatasi suatu wabak. Seterusnya, saya akan mengulas sedikit berkaitan dengan punca salah faham terhadap vaksin. Yang pertama adalah disebabkan oleh penyebaran berita palsu berkaitan vaksin di media sosial. Seperti yang kita tahu, media sosial ini tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat kita. Dan media sosial inilah yang kita gunakan untuk menyampaikan maklumat, menerima maklumat dan sebagainya. Namun ada antara masyarakat yang menyalahgunakan media sosial dengan menyampaikan berita-berita yang palsu, maklumat-maklumat yang tidak sahih dan sebagainya. Dan dalam satu sidang media yang dijalankan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pada ketika itu sebagai Ketua Pengarah Kesihatan menyatakan bahawa berita palsu ini telah menakutkan masyarakat tentang vaksin. Jadi
disebabkan berita-berita sebeginilah yang menyebabkan rakyat salah faham dan takut untuk mengambil vaksin. Seterusnya adalah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang vaksin. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini, apabila masyarakat kita kurang pengetahuan dan cetek pengetahuan tentang vaksin, mereka mudah untuk terpengaruh dengan apa yang mereka dengar tanpa mengkaji dahulu. Maka disebabkan itu, muncullah golongan anti-vaksin. Yang mana golongan ini adalah golongan yang menolak sekeras-kerasnya pengambilan vaksin itu sendiri. Bila kita sebut tentang anti-vaksin ni kan, sebenarnya terdapat banyak teori dan fahaman mereka. Dan ada fahaman mereka yang boleh pakai dan ada yang tidak. Ada yang logik, ada yang tak. Dan antara teori anti-vaksin ini adalah berkaitan dengan microchip. Kerana golongan anti-vaksin ini percaya yang dalam vaksin itu ada microchip. Yang mana bila microchip itu dimasukkan, disuntik dalam badan kita, badan orang-orang Islam ni, maka orang Yahudi akan dapat track ataupun akan dapat jejak keberadaan orang-orang Islam. Jadi kalau kita tengok secara logikanya, perkara ini tak munasabah sebab dalam Malaysia kalau kita tengok terdapat pelbagai jenis agama, bangsa dan kerajaan juga mewajibkan vaksin bukan sahaja tertumpu kepada orang Islam, bahkan orang-orang yang bukan Islam pun dapat menerima vaksin itu. Dan yang terakhir adalah kerana terlalu obses dengan kepercayaan ataupun sesuatu agama. Sebenarnya isu ini agak kontroversi berkaitan dengan jemaah tabligh, yang mana setengah daripada mereka ini terlalu obses dengan agama. Mereka menolak perihal keduniaan dan mengejar akhirat saja. Dan antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka salah faham ataupun menolak vaksin ini adalah disebabkan oleh ada bahan-bahan yang tidak halal seperti lemak babi dan sebagainya dalam vaksin itu. Jadi berikut adalah 3 punca yang saya berikan mengenai salah faham masyarakat berkaitan dengan vaksin. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Fatina Arafah Adira. Seterusnya saya berhasrat untuk membincangkan berkenaan dengan sejauh manakah keberkesanan vaksin terhadap pesakit COVID-19 yang melanda sehingga kini. Melalui sebuah artikel yang saya temui, terdapat sebuah program iaitu program imunisasi COVID-19 yang bertujuan bagi mengenal pasti tahap keberkesanan program imunisasi COVID-19 di Sabah. Hasil kajian mendapati keberkesanan vaksin sebanyak 66.67% melalui borang soal selidik yang melibatkan seramai 1,024 responden daripada program tersebut. Peratusan tersebut menunjukkan bahawa keberkesanan vaksin berada pada tahap yang sederhana. Di dalam beberapa keratan akhbar dan juga media massa, terdapat sedikit perbincangan oleh pengarah Institut Penyelidikan Klinikal Kementerian Kesihatan KKM iaitu Dr. Kalai Rasu MPR Raisami berkaitan dengan keberkesanan vaksin terhadap pesakit COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum bahawa terdapat 3 jenis vaksin yang digunakan pakai di Malaysia iaitu AstraZeneca, Pfizer dan juga Sinovac. Berkata bahawa vaksin AstraZeneca merupakan yang terbaik dalam memberikan perlindungan kepada pesakit COVID-19, manakala vaksin Sinovac pula adalah yang paling rendah. Begitu juga penularan COVID-19 mula menurun selepas 46% populasi dewasa telah lengkap divaksin. Seterusnya, apabila peratusan mencapai 55%, statistik kematian juga menurun. Secara keseluruhannya dalam perbincangan ini, saya mendapati bahawa vaksin memberikan impak positif kepada pesakit COVID-19 bagi penularan virus COVID-19 dan risiko kematian. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, isi yang seterusnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap rawatan tradisional dan rawatan moden bagi merawat COVID-19. Secara moden, tausiah ini sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun, di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronan yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri. Laporan demi laporan disiarkan dengan bersumberkan autoriti sahih bahawa hingga kini COVID-19 belum ada penawar. Namun, masih ramai dalam kalangan rakyat Malaysia terpedaya dengan pelbagai ubat-ubatan yang kononnya mampu merawat jangkitan itu.
iklan mengenai ubat-ubatan sedemikian masih berleluasa di platform media. Dan antara ubat yang popular dan mendapat permintaan tinggi ialah ivermectin, ubat yang diluluskan oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA hanya untuk merawat parasit seperti cacing. Diberi julukan pil cegah kematian, ivermectin didakwa mampu mencegah kematian dan kesan serius akibat COVID-19, sekaligus menjadi penawar yang dicari-cari oleh kebanyakan ahli masyarakat dan turut membawa kepada lambakan ubat itu dari luar negara. Rawatan moden untuk mencegah COVID-19 seperti ubat-ubatan antibiotik yang mempunyai pelbagai jenis, terdapat juga cara tradisional untuk mencegah atau merawat COVID-19. Walaupun tiada lagi pembuktian secara rasmi ia dapat menghapuskan COVID-19 secara total, akan tetapi dapat diyakini bahawa cara tradisional ini dapat mengurangkan kesan COVID-19 terhadap tubuh badan manusia. Kerana itu, cara ini tidak ditolak oleh sebilangan besar pakar kerana ia suatu ikhtiar yang diperlukan ketika vaksin masih belum wujud untuk merawat COVID-19. Oleh itu, antara cara tradisional yang ingin saya bangkitkan di sini ada 3, iaitu yang pertama, minum air lemon, dan yang kedua, makan bawang putih. Kerana mengikut kajian Perunding Kesihatan Keluarga Dr. Lim Ing Kian dalam My Metro, ia menyatakan kedua bahan ini dapat meningkatkan sistem imun tubuh manusia, dan apabila sistem ini berfungsi dengan baik atau secara optimum, tubuh kurang terdedah kepada sebarang virus termasuk COVID-19. Dan yang ketiga, minum campuran air kelapa muda, garam dan limau dan garam. Kerana mengikut petua orang-orang dahulu di Indonesia, cara ini dapat menyebabkan demam itu menjadi kebah. Oleh itu cara ini dapat digunakan juga kerana antara sistem COVID-19 ialah demam panas atau suhu badan yang tinggi. Akhir sekali, walaupun cara tradisional ini tidak dapat menyembuhkan penyakit COVID-19 secara total, namun ia dapat melambatkan seseorang itu terdedah kepada pelbagai penyakit termasuk COVID-19 kerana ia merupakan cara tradisional dan natural. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan langkah-langkah meningkatkan penerimaan vaksin yang telah dilakukan oleh Kerajaan Malaysia. Yang pertama, kerajaan telah menubuhkan pusat pemberian vaksin khas untuk orang kurang upaya dan sebanyak 1,000 klinik perubatan swasta telah dijadikan tempat pemberian vaksin supaya imunisasi kelompok dapat dicapai secepat mungkin dalam masyarakat Malaysia. Yang kedua, kerajaan Malaysia cuba untuk memupuk kesedaran orang ramai akan kepentingan dan keberkesanan vaksin dengan cara melakukan kempen kesedaran dan yang mana yang salah faham berkaitan dengan vaksin dapat dirujuk secara penuh pada portal yang dipercayai seperti KKM. Selain itu juga, kerajaan juga telah memberi amaran kepada sesiapa yang pengguna media sosial yang menyebarkan atau berkongsi maklumat berkaitan dengan COVID-19 yang bercanggah dengan fakta berkaitan dengan COVID-19 akan didenda. Dan akhir sekali, kerajaan Malaysia cuba untuk menguruskan data dengan lebih baik, khususnya masyarakat yang berada di pendalaman seperti di Sabah dan Sarawak dengan melantik ketua kampung untuk menangani masalah berikut. Secara kesimpulannya, usaha kerajaan yang telah dilakukan oleh kerajaan sangatlah berpuas hati dalam menangani COVID-19, yang mana kita dapat lihat sendiri kita telah bebas untuk memakai mask ketika berada di kawasan yang lapang, bukan kawasan yang tertutup, dan kita juga dapat melakukan suasana norma
norma baru yang mana kita dapat kembali kepada aktiviti yang sebelum ini telah kita lakukan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.